العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام ولوالدينا ذوي الحقوق علينا جميع المسلمين أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الهادي إلى صراط مستقيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan kita gunakan untuk mengamalkan diri kepada kebajikan dan juga untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dengan ikhlas insyaallah. Mudah-mudahan kita dengan syafaat Rasulullah dan juga daripada rahmat Allah untuk kita layak menduduki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih berada di dalam kuliah kita, sambungannya walaupun macamnya lama tak jumpa. Rasa rindu kepada jamaah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Jadi insyaAllah malam ini juga kita sambung lagi di dalam aneka masalah yang perlu dipelajari di dalam kesempurnaan sholat. Walau bagaimanapun kita telah agak jauh membawa anak mastika masalah sembahyang, maka rupanya ada perkara yang sangat penting untuk kita ingat, untuk kita mengambil pencerahan daripada perkara-perkara yang diperlukan, sangat perlu di dalam solat, yaitu di dalam perkara takbiratul ula. Ada dua perkataan, satu takbiratul ula, yang kedua yaitu takbiratul aula. Sebab kalau tidak ada barisnya maka boleh dibaca ula dan boleh dibaca aula. Ula itu maknanya adalah yang pertama dan aula itu adalah maknanya yang terpilih. Gitu. Jadi bila mana ada satu jamaah, dia bertanya kepada saya, Ustaz, apa itu takbir aula? Dia kata. Jadi
Kita pun kata takbir aula itu adalah takbir ula. Ditanya takbir ula itu adalah takbiratul ihram di dalam solat. Kita tandanya takbiratul ihram. Tetapi rupanya takbiratul ihram ini mempunyai atur cara yang sebenar. Atur cara yang sebenar bagaimana nak dapatkan takbiratul ula di dalam sembahyang. Rupanya ada perkara-perkara yang perlu kita jaga, yang perlu kita awasi. Nak dapatkan takbiratul ula itu rupanya payah rupanya. Payah macam mana saya sendiri pun merasai payah. Tetapi kalau kita dah bersedia menghadapinya, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Takbiratul ula itu dia punya kehebatannya, iaitu kita pastikan dulu macam mana nak dapatkan takbiratul ula. Takbiratul ula itu sebenarnya takbiratul ihram. Memang tak ada takbir lah yang pertama kecuali takbiratul ihram. Tapi makmum, imam tak perlu nak dapatkan takbiratul ula. Sebab dia adalah yang bersendirian. Yang nak dapatkan takbiratul ula itu adalah makmum. Makmum yang macam mana yang dapat takbiratul ula yang aula. Subhanallah. Takbiratul ula tetapi yang aula. Yang aula itu mana yang paling cantiklah, yang pertama kita. Rupa-rupanya bahawa untuk nak dapatkan takbiratul ula yang aula itu, iaitu takbir yang tiada perceraian di antara imam dengan makmum. Makmum tidak ada perceraian di antara takbir imam dengan takbir makmum. Bila mana imam Allahu Akbar, maka imam makmum Allahu Akbar. Tidak boleh diceraikan di antara sesuatu, hingga kan diceraikan kepada usolli pun, maka tak dapat mendapat takbiratul ula yang aula. Agak-agak tuan-tuan, saya pun terfikir macam mana rupa-rupanya nak dapat takbiratul ula yang aula itu macamnya payah. Tetapi kita bersedialah untuk mendapatkannya. Jadi itu sahaja bahawa kita kena takbiratul ihram. Tidak ada perpisahan yang jauh daripada takbiratul ihram imam. Jadi oleh kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nak sembahyang, maka dia cukup jaga shaf. Kerana apa? Kerana bila sempurna shaf, maka insya-Allah mudah-mudahan jamaah dapat takbiratul ihram, takbiratul ula yang aula. Jadi kita enggak payahlah ini imam dah takbir Allahu Akbar, kita baru usolli fardul maghribi salasa rakaatin adaan makmumun lagi. Panjang. Bahawa apabila ada kelapangan masa yang dituntut itu maknanya ada kelapangan masa yang dituntut untuk dapat takbiratul ula yang aula. Jadi lompangan itu maka ulama kata akan dimasuki bisikan syaitan. Jadi bisikan syaitan itu bila mana kita usolli, maka bisikan syaitan itu akan menjaga kita. Tadi tu tak cakap arba'a rakaatin, tak cakap salasa rakaatin tahu tadi. Maka menjadikan kita punya takbir tadi lagi lambat. Nak diulang semula lagi usolli fardhu maghribi salasa rakaatin.
Adaan lillahi ta'ala. Adaan tadi awak tak bacakan, syaitan dah masuk kat situ. Tetapi kalau kita dapat yang aula tadi, maka bila mana Imam Allahu Akbar, kita pun angkat Allahu Akbar, maka tak ada peluang syaitan nak masuk kat situ. Itu orang alim punya cerita, orang alim punya beri maklum bagaimana nak dapatkan takbir yang ula, yang aula. Jadi kita bersedia menghadapinya apabila masuk saja ke masjid, ke surau, maka kita terus ambil saf yang pertama gitu. Masuk terus ambil saf yang pertama. Untuk apa? Untuk bersedia. Usolli tak payah baca ke ustaz. Usolli tak payah baca ke ustaz. Usolli kita dah baca daripada rumah tadi. Macam mana ustaz usolli baca daripada rumah? Sebab kita niat pergi sembahyang maghrib nak berjamaah, kita bermula daripada rumah. Dengan mandinya, dengan pakaian yang cantiknya. Ya, maka di dalam hati kita itu pergi ke masjid untuk apa? Untuk sembahyang. Gitu. Jadi kat dalam masjid pergi masjid dah pergi saf yang pertama. Walaupun saf yang pertama itu saf yang paling hebat, yang paling dahsyat. Sekiranya kita tahu apakah fadilat saf yang pertama itu, nescaya dekat masjid itu akan diadakan undian kerana rebut-rebutnya untuk mendapatkan saf yang pertama. Tapi alhamdulillah di surau ini nampaknya masing-masing sudah bersedia datang terus saf pertama, datang saf pertama. Jadi tidak ada yang tertinggal. Sebab itu imam akan pusing ke belakang untuk memberitahu makmum sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu bimin iqamatis shalah. Maknanya makmum dah bersedia lengkap untuk masuk saf-saf yang sempurna, maka imam usolli fardhul maghribi. Allahu Akbar, makmum dah tak ada cerita lain lagi lah. Allahu Akbar. Datang tak payah salam-salam lagi lah bila mana dah iqamah. Ya. Bila mana Bilal dah iqamah, maka itu adalah seruan solat. Biasanya saf sembahyang yang sempurna saf yang sempurna itu apabila Bilal dah iqamah, maka bila qad qamatis shalah itu maknanya makmum dah sempurna di saf masing-masing. Jadi daripada Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, makmum dah masuk saf. Bila mana habis saja la ilaha illallah, saf dah sempurna. Imam tulis belakang, dia tengok, oh sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati salah. Tegakkan saf dulu. Mula-mula suruh penuhkan saf, luruskan saf. Bila pada penuh dah lurus, kerana sesungguhnya kesempurnaan solat itu adalah kesempurnaan solat. Jadi makmum dah ready lah, tak ada lagi nak salam-salam kanan kiri, setan apa yang kat sebelah kita, pedulilah Tuan Agung ke sebelah kita. Tapi kalau Tuan Agung sebelah kita, seram kita di mana ya tak. Menteri besar ke apa buat tak tahu aja. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi ja'alni qimas shalah wa min dzurriyyati. Kita dah ready dah. Imam takbir aja Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tiada kesempatan, tiada perceraian masa di antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul makmum. Itu dinamakan takbir ula yang aula. Kerana apa?
Kerana apabila kita mendapat takbir ula yang aula selama 40 hari, 40 hari nak dapatkan 40 hari agaknya ya. Dredek juga kita bukan senang bang ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia punya kehebatannya dapat dua perkara. Ya, selama 40 hari. Pertama sekali selamat daripada api neraka. Yang kedua selamat daripada sifat-sifat nifak, iaitu sifat munafik. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita daripada api neraka dan daripada sifat munafik itu. Jadi alhamdulillah ada kesempatan masa yang agak masih lagi baki umur ini. Maka cuba kita akan berusaha sedaya upaya untuk rebut di apa tuan-tuan, di shop yang pertama gitu. Masuk terus shop pertama. Ni dia ramai di antara kita bukan orang sini lah saya cakap. Maka belakang sana dah penuh, tetapi shop pertama masih kosong, lapang jepaplang kata orang Jawa. Sedangkan Nabi-Nya telah bersabda bahawa sop yang pertama tadi ganjarannya kalau sekiranya dia tahu merangkak-rangkak daripada rumah yang dicari adalah sop yang pertama. Selain daripada ganjaran yang diberikan oleh Nabi-Nya sabda bahawa ianya seperti korban unta. Korban unta. Unta itu harganya kalau sekarang agaknya berapa tak tahu ya. Agaknya lebih daripada 100 ribu 30 ribu 40 ribu punya unta. Ya. Jadi yang keduanya iaitu sop yang kedua iaitu lebih kurangnya kalau kita lembu dengan kerbau itu ke mahal lagi kerbau, maka kita yang kedua sop iaitu korban kerbau. Ya. Kalau ikut peraturannya bahawa shop yang pertama itu adalah shop untuk laki-laki. Jadi sebab itulah bila shop laki-laki dah sebelum ready, maka di belakangnya adalah shop kanak-kanak laki-laki. Tetapi kanak-kanak laki-laki ini yang terbaik sekali apabila dia bersama dengan bapaknya, maka dia ikut bapak dia. Tak kiralah bapa dia berada di shop yang pertama, dia belum sunat sekalipun, maka lebih baik ya ke budak-budak itu berada di sebelah bapaknya. Dan bapaknya kena faham bahawa dia pastinya pilihlah shop yang sesuai, iaitu diambil shop yang tepi sekali, sama ada yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Dan kalau ada shop yang pertama itu termasuknya di sana kanak-kanak, contoh ya contoh tadi dibawa anaknya, bapaknya bawa ambil shop yang pertama, anak di sana maka tidak ada siapa yang boleh melarang. Kalau sekiranya ada yang menegah untuk kanak-kanak itu dibawa ke belakang bersama dengan anak-anak yang lain, maka hukumnya adalah haram. Main-main bah. Jangan main-main. Ya. Jangan pandai-pandai pula ini aku punya tempat ni saja. Dia kata, oh, shop yang pertama selalu dia berada kat situ. Tapi bila mana dah duduk orang pula yang duduk kanak-kanak pula, budak, maka dia halau keluar, maka hukumnya haram. Oh, subhanallah, Pak, jaga-jaga. Jangan nak main aksen aja gini soal tempat aku. Bila mana surau ini dah diduduk shopnya oleh seseorang, maka itu adalah hak dia. Tak boleh kita halang. Ya bahaya. Jadi alhamdulillah, maka itulah dia punya shopnya. Sampailah kepada shop yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Di antaranya kalau adalah di antaranya shop yang kelima, biasanya semua untuk orang laki-laki. Yang keenam, maka belakangnya maka ada budak-budak. Contoh kalau sekiranya budak-budak itu berada di shop yang telah disediakan.
Tetapi budak-budak bila sana kat belakang tak ada siapa yang dijaga, yang menjaga. Tapi kalau ada bapaknya, saya harapkan supaya bapaknya bawa kepada shop mana sekalipun. Tidak adalah cerita nak menceraikan shop lah, tak bukan. Ya Pak ya, jadi alhamdulillah macam itu. Jadi kalau di belakangnya shop anak-anak laki-laki, maka di belakang shop anak laki-laki itu adalah anak-anak perempuan. Nah, kalau ikut shop di dalam aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah shop yang di belakang sekali adalah perempuan yang dewasa, gitu ya. Jadi sekarang tak ada tempat shop di belakang orang laki-laki kecuali shop perempuan berada di bilik-bilik yang tertentu. Wah. Ya Allah, ya Rabbi. Sebenarnya untuk orang perempuan itu masjidnya adalah di rumah. Tetapi kalau dia nak sembahyang ke masjid pun dengan izin suaminya bawa nak pergi, maka alhamdulillah ada kebenarannya. Tetapi kena jaga tata susila. Tapi walau bagaimanapun, di mana sahaja surau masjid telah disediakan bilik untuk wanita. Jadi tak ada masalah lah bahawa shop wanita itu berada di belakang, sebagaimana ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Sebab apa? Sebab menjaga fitnah. Jadi itu adalah perkara-perkara yang pentingnya. Jadi insya-Allah maka di dalam takbiratul ihram tadi, maka nak dapatkan yang ula tadi macam itu. Hadis yang kita tertinggal daripadanya macam mana, gitu. Tetapi ada juga ulama-ulama yang memberikan tafsiran bahawa sekiranya ia berada di dalam masjid pada ketika imam takbiratul ihram, ini sudah tidak mendapat ula yang aula. Dia mendapat ula juga, tetapi dia tidak dapat yang aula. Contohnya lah tadi, maka kita dah ready. Oleh kerana kita terbiasa, memang biasa begitu. Biasanya bila imam dah habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baru usolli fardul maghribi. Itu biasanya, bukan orang sini. Biasanya lah yang kita selalu dapat. Macam yang ngomong pun dulu macam tu juga. Sebab kita kalau ada kesaingan dengan takbiratul ihram imam, maka sembahyang tidak sah. Sebab kita dah yakin bahawa imam tadi telah sempurna takbirnya, Allahu Akbar, maka kita terus angkat Allahu Akbar. Itu barulah dapat takbiratul ula yang aula, gitu. Baik. Dua jaminan, Pak. Allah Subhanahu wa taala bagi. Satu, jaminan daripada api neraka. Yang kedua, jaminan daripada sifat-sifat munafik, gitu. Neraka ni ada satu ulama mencerita bahawa neraka itu dikatakan 70 lubang tadi tu. 70 lubang ke 700 lubang? 70 lubang, tak? Bukan rumahnya dikata 700 rumah. Ataupun 70. 70 yang ada 700. Tapi kita ambil yang sedikit lah, yang 70. 70 rumah. 70 rumah neraka itu. Bang, orang-orang alim cerita macam itu. Kalau kita cerita di dalam yang lainnya, apabila Nabi berjumpa dengan Jibril alaihissalam, berkaitan dengan Jibril kata, wahai Jibril, kamu datang pada hari ini kok begitu muram aja, kenapa? Dia katakan. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah,
Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk mengetahui, memberitahu hal-hal neraka. Tapi Jibril kata 70 lubang. Tetapi ada ulama kata pula 70 rumah. Setiap rumah itu ada 70 peti. Setiap rumah daripada neraka itu ada 70 peti. Setiap daripada 70 peti itu berbagai-bagai binatang yang bisa, ada 70 binatang-binatang yang bisa. Jadi tak tahu berapa besarnya. Yang dimasuki oleh berapa? Oleh 700 orang. Setiap daripada peti itu dimasuki oleh 700 orang. Agak-agak besar dapat rumahnya yang dimasuk 700 orang itu. 700 orang. Dan orang yang masuk neraka itu mesti memasuki yang ada 700 peti tadi itu. Bukan satu peti itu dia keluar terus boleh keluar ke surga. Masih lagi masuk satu peti lagi sampai kepada 700 peti, barulah dia boleh keluar daripada neraka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la ilaha illallah. Tapi oleh kerana kita dapat daripada takbiratul ihram yang ula tadi kepada yang aula, maka kita terselamat daripada api neraka. Tetapi banyak lagi lah amal-amal yang membolehkan kita membolehkan kita supaya kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka supaya dipermudahkan kita punya hisab. Dengan apa? Dengan sebab kita menerima suratan amal dengan tangan yang kanan. Sebab itu setiap kali kita membasuh tangan yang kanan ketika kita mengambil wudu, maka kita Allahumma ja'alni, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa khasibni hisaban yasira. Maknanya begitu, kita mohon kepada Allah supaya diberikan suratan kita, suratan amal dengan tangan yang kanan dan dikira dengan semudah-mudah kiraan. Itu. Satu lagi yaitu untuk dapatkan surga tanpa hisab ini, yaitu orang yang banyak sholawat. Gitu. Yang banyak sholawat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel memberi jaminan setiap orang yang memperbanyakkan sholawat kepada junjungan, dia akan membimbing, memimpin mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tengok lagi Siratal Mustaqim yang di bawahnya adalah neraka. Dan satu lagi yang membimbing kita kepada surga itu yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang kita kata, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat mampu tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas di dalam solat, wa imma solat wajib maupun solat yang sunat. Jadi kita ambil peluanglah, mudah-mudahan maka Imam Pak Kiai Idrus yang selalu ke UTM itu, ditanya, itulah orang-orang komplain imam sembahyangnya asyik qul huwallahu ahad aja. Imam sembahyangnya asyik qul huwallahu ahad aja. Daripada mula, jadi orang kampung itu tadi tu dia report kepada Nabi kan. Ini cerita bahawa bila saksinya semua ada, maka dipanggilnya orang itu. Maka bila mana sampai di depan Nabi bahawa sesungguhnya itulah surah Qul Huwallahu Ahad itu yang akan membimbing mereka kepada surga, maka yang mengadu semuanya tunduk kepala balik, diam aja. Itu Imam Idrus cerita. Tetapi dia tak teruskan cerita sampai kepada 70,000 malaikat yang menziarahi ketika dia wafat.
Jadi insyaallah kita jangan tinggalkan ya qul huwallahu ahad di dalam sembahyang kita dan di dalam takbiratul ihram. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, di mana kita takbiratul ihram lepas daripada imam tadi, maka kita terus aja mengambil satu doa takbir doa iftitah yang ringkas sana, yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu pun sudah memadai untuk kepanjang-panjang doa iftitah yang kita baca. Sebab itu ambil yang ringkas. Sebab apa? Sebab apabila mana imam dah baca Fatihah, maka kita tidak sunat lagi, tidak disunatkan lagi untuk membaca doa iftitah. Yang dibolehkan di belakang imam setelah imam baca Fatihah, maka bacaan Fatihah juga. Itu adalah jumhur ulama. Kerana apa? Kerana sembahyang tidak baca Fatihah, sembahyang tidak sah. Itu. Tetapi ada satu imam itu, dia kata tak payah baca Fatihah. Jadi suruh dengar aja imam baca Fatihah. Lepas imam baca Fatihah, baca surah pun suruh dengar juga. Tetapi satu imam aja yang membenarkan macam itu. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i, maka kita wajib membaca Fatihah wa imma apa cara sekalipun, cumanya jangan beradu suara dengan imam, gitu kan. Jadi kita bacalah sekadar yang didengar oleh dirinya sendiri, yang gitu. Jadi alhamdulillah itu adalah yang termasuk di dalam takbiratul ihram yang dapat takbir ula. Untuk ganjarannya yaitu merdeka daripada api neraka dan dijauhkan daripada sifat munafik. Alhamdulillah. Maka insyaallah mudah-mudahan kita cubalah atasi ini sebab macam kita tak percaya aja dengan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah janji orang yang berada di saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga. Kalau dekat Makkah itu, dekat Madinah itu, macamnya kita pukul 4, pukul 5 dibukanya Masjid Nabawi, pukul 4 kita dah ready, dah berkumpul sepenuh-penuhnya. Ya, dekat pintu, buka aja pintu. Ya Allah, punyalah lari, yang tak boleh lari pun cukup lari juga nak dapatkan saf yang pertama. Ya, apa bedanya dengan masjid kita dan surau kita? Ya, maka insyaallah kita ambil keberkatan saf yang pertama untuk nak dapatkan kemudahan mendapat takbir aula, takbir ula yang aula. Sehingga kan ulama cuma diceraikan dengan usolli fardhul maghribi aja pun dekat situ pun dikata tak sempurna dengan takbir ula yang aula. Jadi insyaallah orang Arab memanglah tak ada usolli, kalau orang kita punya kata. Orang Arab memanglah tak ada usolli, ustaz. Usollinya di dalam hati. Tapi kita akan coba terapkan kita punya niat tadi tu. Aku sembahyang pada maghrib, maka kita datang ke masjid tadi tu telah ada niat. Jadi ke masjid tu tinggal kita bahawa saya berada di dalam solat, gitu je. Aku sembahyang pada maghrib ikut imam kerana Allah Ta'ala. Boleh ke ustaz macam itu je? Makmum kerana Allah Ta'ala. Yang senang kita panggil makmum ajalah. Aku sembahyang pada maghrib makmum. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar sampai 2-3 kali angkat tangan, apa hal? Ya, sampai 2-3 kali ni nak takbir ni, apa hal? Nak masuk niat macam mana? Gitu. Saya pun pelik juga.
Saya begitu bingung apabila sebelah kita berlaku macam itu. Allah, tak jadi. Satu lagi, usolli, Allah, tak jadi lagi apa yang sanbang. Kita sebelah dibingung sangat. Sebab itulah dinamakan taswis syaitan. Rupanya ada beberapa perkara susunan yang dikatakan taswis syaitan. Lebih-lebih lagi ketika kita mengambil wuduk, pertama wuduk tu pun dijaga oleh syaitan supaya dia taswis. Ini tadi dah kali yang kedua ke kali yang ketiga, kali yang ketiga ke kali yang empatnya. Rasulullah baik kali yang ketiga. Rupanya dia kata di dalam satu riwayat lagi bahawa menyapu kepala itu hanya sekali aja. Sekali aja itu, dan sekali aja itu juga terus buat membasuh telinga. Maknanya air daripada kita tadah untuk sapu kepala tadi tu, maka diteruskan untuk sapu telinga. Itu. Sebab kata di dalam satu wakalah, di dalam kitabnya peraturan macam itu. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita dah bermula daripada 3 kali, maka kita pun sapu kepala 3 kali, basuh telinga pun 3 kali juga. Sebab kita ambil sunnah daripada awalnya 3 kali, fahamnya macam itu. Jadi kita pun tak jadi masalah. Yang penting jangan lebih daripada 3 kali. Gitu. Kalau lebih 3 kali, itu ni tadi kali yang keberapa. Jadi syaitan sentiasa mengawal kita dan sentiasa membawa taswish kepada kita punya amal. Segala amal yang kita lakukan itu sentiasa dijaga oleh syaitan. Apabila ada kelapangan aja, maka syaitan akan masuk. Maka itu. Bila mana kita dah ready betul-betul, maka dah baguslah awak pergi ke masjid sekarang. Tak? Maka dia pun taswis dengan kita. Kalau kau pergi masjid kerana kau pakaian yang baik-baik, biar orang pandang bahawa awak seperti orang yang alim. Syaitan punya taswis, Pak. Lepas itu kita pakai jubah, kita pakai sarban, itu tujuannya supaya orang tengok kita sebagai orang yang alim. Nganggur, Pak, kita punya niat. Gluto kata orang Jawa. Jadi kita punya niat bahawa sembahyang ke masjid memang diarah supaya pakaian yang baik, yang bersih. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala begitu. Nanti dia lagi taswis kita. Engkau nak kena sembahyang masjid, engkau nak kena baca yang betul supaya orang dengar bacaan awak yang betul. Jagalah betul-betul awak punya bacaan. Baiklah, maka nak baca bismillah itu sampai 5 kali, Pak, tak lepas. Baru bismillah aja, Pak. Bismillah. Bismi astagfirullahaladzim, Pak. Bukan orang sinilah, tapi orang yang dekat daripada sini. Orang kawasan Sempang Renggam. Saya pusing dekat Dun, Macap ni. Beberapa puluh masjid, selama 5 tahun, Pak, saya pusing. Setiap masjid saya akan sampai. Satu ketika saya begitu bingung, satu masjid itu la ilaha illallah. Nak usollinya tu aja pun imam dah habis nak baca Fatihah, usollinya tak lepas lagi, Pak. Bingung saya. Sembahyang sebelah tu cuma sembahyang nganggur je, Pak. Sebab gluto kata orang. Tak sah sembahyang kita sebab kita sebab itu. Sedangkan baca Fatihah didengar oleh 3 orang yang sebelah kanan kiri pun sudah dihukumkan haram, Pak. Ini baca astagfirullahaladzim. Saya kodok aja sembahyang. Jadi sembahyang yang tadi itu cuma ngikut aja. Habis nak lepaskan baca alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Pak. Kalau abang di sebelahnya pun, saya rasa pun memang bingung, Pak, itu. Jadi alhamdulillah setelah diberitahu oleh pihak berkuasa, mufti datang,
maka muftinya orang baru kan orang sini kan. Jadi di sembahyang kat situ, maka memang betul bahwa dibincangkan supaya ditawakufkan. Jadi alhamdulillah sekarang tak jumpa jam itu. Allahu Akbar ya Allah. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita tidaklah seperti itu, sebab kita tidak mengikuti taswis syaitan yang memang sentiasa menjaga kita supaya ada lapang masa ayat dia masuk. Ya Pak ya, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan perkara-perkara yang baik itu kita dapat amalkan, walaupun tak semua, maka jangan ditinggalkan semuanya. Pak ya, jadi Pak, ibu-ibu, bapak-bapak nak dapatkan takbir ula yang aula, maka itulah dia punya ceritanya ya. Imam Bilal iqamah, kita ready terus pada shaf. Imam Allahu Akbar, kita tak payah usolli lagi terus Allahu Akbar, sebab usollinya sudah dibaca daripada rumah gitu. Niatnya gitulah contoh. Jadi kita nak sembahyang ikut cara kita ke ikut cara Rasulullah? Cara Rasulullah macam itu. Ya, makmumnya dah bagi tahu, bila mana sufufakum, Rasulullah dah tengok shop. Mereka yang tak penuh dipenuhkan, tunjuk Rasulullah. Rasulullah dah ready semua shopnya. Maka kalau kita nak tunggu macam itu, imam bila nak sembahyang, makmum pun asyik noleh belakang, siapa lagi yang ditunggu. Jadi agak-agak lah shop macam insyaAllah ya. Jadi insyaAllah ada masalah untuk pertanyaan ya, tak ada ya tuan-tuan ya. Itu cakap itu dah faham lah, gitu ajalah. Mudah-mudahan kita dapat membuat dapatkan takbiratul ula yang aula gitu. Jadi walau bagaimanapun kita lagi masih berada di dalam aneka masalah yang perlu dipelajari. Tadi itu untuk belajar takbiratul ihram. Sebelumnya dah ada orang cakap Pak macam ini. Ada tak orang cakap macamnya? Belum dengar ke belum? Saya pun dapat maklumatnya baru aja. Lupa sebab tak ada di dalam kitab-kitab yang saya buka, tak ada Pak. Rupanya bila mana kita dah dapat daripada rupanya ada satu masalah yang paling penting yang belum dicerita di dalam aneka masalah untuk Bang, baru nak cerita sambung dah azan, atau nak berhenti terus ke nak sambung lagi? Allahu Akbar ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, aneka masalah yang perlu dipelajari. Kita dah sampai kepada masalah yang keempat. Masalah yang keempat iaitu sesiapa yang tertinggal sembahyang zuhur. Tinggal sembahyang zuhur kerana apa Pak? Kerana tertidur. Tertidurlah biasanya kita bahas sembahyang. Atau yang lainlah hingga waktu asar. Ya, apa yang kita nak sembahyang setelah masuk waktu asar tadi itu, kita tinggal sembahyang zuhur Pak. Sama ada kita nak qada zuhur dulu ataupun kita nak sembahyang asar, lepas sembahyang asar qada sembahyang zuhur pula. Mana Pak yang kita nak pilih? Ya, di dalam kitab ini mengatakan bahawa sesungguhnya apabila ia tertinggal sembahyang zuhurnya hingga kepada waktu asar baru kita bangun atau sadar, hendaklah ia bersembahyang zuhur dahulu, qada untuk sembahyang zuhur, kemudian baru sembahyang asar. Apa ya? Baru sembahyang asar. Tetapi sekiranya ada orang yang mendirikan sembahyang asar berjamaah, kita malah dah sampai kepada masjid nak sembahyang berjamaah asar. Tiba-tiba dekat masjid dekat surau, maka imam sudah sembahyang asar ataupun dah qamat untuk asar, hendaklah ia mendahulukan asar berjamaah, kemudian bersembahyang zuhur sesudah itu.
maka orang lain pun pandang lengak kenapa kai lowong kai kok bareng asar kok sembahyang opo ya. Wah. Pak ya, jadi lebih baik daripada fitnah, maka sembahyang zuhurnya dikodokkan dibawa balik ajalah ke rumah. Gitu. Dibawa balik ke rumah. Berbeza pula dengan sembahyang jamak dan qashar. Kalau sembahyang jamak dan qashar, kita sembahyang jamak, kalau sejamak takdim, maka wajib sembahyang yang punya waktu didulukan. Sembahyang jamak takdim. Kalau maghrib dengan isyak, wajib dimulakan dengan maghrib dan lepas daripada maghrib maka isyak. Kalau sembahyang jamak takhir, maka sembahyang zuhur kepada sembahyang kalau jamak takhir isyak, maghrib dibawa kepada isyak. Mana nak didulukan, Pak? Yang punya waktu ke yang bukan punya waktu? Kalau di dalam jamak takhir, maka dia boleh didulukan yang tak punya waktu, maksudnya maghrib didahulukan dan isyak dikemudiankan, ataupun boleh juga isyak didahulukan dan maghrib dikemudiankan. Itu kalau jamak takhir dia ada dua pilihan. Tapi kalau jamak takdim memang tidak ada pilihan. Kecuali sembahyang yang punya waktu wajib didulukan. Kalau sembahyang jamak takhir, maka boleh ambil antara keduanya. Tapi kalau macam itu, pada saya lebih elok kita ambil maghrib dulu. Ya lepas tu sembahyang isyak. Kita ambil, kalau ngasar dengan zuhur sama aja. Maka tak kisahlah. Ambil ngasar dulu pun boleh, ambil zuhur dulu pun boleh. Jadi kemudian kata dia, yang kelima ni masalah. Macamnya kita tak sempat masa untuk tunggu isyak. Jadi masalah yang kelima ni agak panjang, sebab menunaikan sembahyang ketika ada pakaian kita ada najis. Ini nanti kita ceritanya agak panjang. Macam mana nak menyelesaikan masalah sembahyang kita punya pakaian ada najis. Jadi sampai situ saja, besok sambung yang kelima insya-Allah. Kok diberikan kesehatan daripada Allah, kita jumpa lagi untuk tahun depan. Jadi kita akhir kalam dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbighfirli wa tidawalham. Welcome kama rabbayana saghiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.